Melaka, negeri yang mewah, tempat lahirnya Datuk Hang Tua, banyak berjasa dalam sejarah, sangat terbilang tiap daerah. Negeri Melaka, negeri mulia, sudah terkenal dalam dunia. Negeri Melaka aman dan makmur, sejak dahulu sudah termasyhur. Negeri Melaka, negeri yang asal, negeri Melayu memang terkenal, tempat pahlawan gagah dan handal, dagang santri datang berjual. Negeri Melaka aman dan makmur, sejak dahulu sudah termasyhur. Kata-kata keramat Datuk Laksmana Hang Tuah takkan Melayu hilang di dunia, menjadi kata azimat keramat yang dipegang zaman berzaman oleh orang-orang Melayu. Persoalannya, siapakah dia, Laksmana Hang Tuah? Kenapakah beliau sangat tersohor dalam kalangan orang Melayu? Datuk Laksmana Hang Tuah merupakan salah seorang pembesar berempat yang utama dalam Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah dilahirkan di Kampung Sungai Duyung, Melaka. Bapa Hang Tuah bernama Hang Mahmud, manakala ibu Hang Tuah bernama Dang Merduwati. Semenjak zaman kanak-kanak, Hang Tuah mempunyai 4 orang sahabat karib yang menemaninya. Mereka dikenali sebagai 5 bersaudara. Sahabat-sahabat Hang Tuah ialah Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu dan Hang Kasturi. Semenjak kecil, Hang Tuah telah menunjukkan kepahlawanannya sebagai seorang pendekar. Kehebatan dan kepahlawanan Hang Tuah telah terbukti apabila beliau telah bertindak menyelamatkan bendahara yang cuba diserang oleh orang yang mengamuk di kota Melaka pada satu ketika. Datuk Bendahara berasa kagum dengan kehebatan Hang Tuah dan merasakan Hang Tuah mampu menjadi seorang pahlawan yang hebat di Melaka. Akhirnya, Sultan Melaka telah melantik Hang Tuah menjadi Laksmana, iaitu pembesar yang bertanggungjawab tentang keselamatan dan kedaulatan perairan Laut Melaka. Kisah hidup Laksmana Hang Tuah banyak diceritakan dalam buku Hikayat Hang Tuah dan buku Sulalatus Salatin. Dalam satu kisah telah diceritakan tentang peristiwa Hang Tuah menghadap Maharaja Cina ketika menjadi utusan rasmi negeri Melaka. Pada waktu tersebut, wajah Maharaja Cina tidak boleh ditatap oleh sesiapa pun tanpa kebenaran. Lalu, Hang Tuah telah melakukan satu helah dengan meminta dijamu sayur kangkung yang tidak dipotong, dan Hang Tuah mengambil peluang itu untuk melihat wajah Maharaja Cina. Seterusnya, Hang Tuah juga telah bertindak mempengaruhi Tun Teja untuk dikahwinkan dengan Sultan Melaka pada ketika itu.
Walaupun Tun Teja sebenarnya merupakan bakal isteri kepada Sultan Pahang, Hang Tuah telah bertindak melarikan Tun Teja kepada Sultan Melaka. Walaupun Hang Tuah dianggap sebagai seorang yang berjasa besar, beliau pernah difitnah dan dijatuhkan hukuman bunuh oleh Sultan Melaka. Hang Tuah telah difitnah cuba untuk melakukan perkara yang tidak baik terhadap dayang istana. Sultan Melaka merasa murka dan mengarahkan Hang Tuah dibunuh. Pun begitu, Bendahara Tun Perak telah bertindak menyembunyikan Hang Tuah supaya Hang Tuah dapat diselamatkan dan tidak dibunuh. Akibat daripada peristiwa pembunuhan Hang Tuah itu, rakan baik beliau iaitu Hang Jebat telah bertindak menuntut bela ke atas kematian Hang Tuah. Hang Jebat telah bertindak mengamuk di kota Melaka dan menghalau Sultan dari istana. Akibat daripada peristiwa itu, Sultan Melaka berasa kesal atas tindakannya dan ketika itu Hang Jebat telah bermaharaja lela. Kesal dengan tindakannya, Sultan bertitah, kalaulah Hang Tuah masih hidup, tentu Hang Tuah dapat membantu beta. Mendengar keluhan itu, bendahara pun berkata, "Ampun tuanku beribu ampun. Sebenarnya Hang Tuah masih hidup. Tuanku janganlah murka. Patik telah menyembunyikan Hang Tuah di satu tempat." Mendengar perkhabaran itu, Sultan Melaka berasa gembira dan mengarahkan bendahara untuk memanggil Hang Tuah pulang dan menuntut bela kepada Hang Jebat. Seterusnya, diceritakan bahawa Hang Tuah telah pulang ke Melaka dan bertindak membunuh Hang Jebat yang dianggap mendahaka kepada Sultan Melaka. Walaupun tindakan Hang Jebat itu sebenarnya adalah untuk menuntut bela atas kematian Hang Tuah. Atas kejayaan Hang Tuah membunuh Hang Jebat, beliau telah dilantik semula sebagai Laksmana Melaka oleh Sultan Melaka. Tuanku Baginda Masai, beta sudah beroleh kemenangan 3 kali. Sekarang beta suka dengar soalan yang penghabisan. Datuk Ahli Lujum, beta suka dengar soalan yakni yang penghabisan. Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah bukanlah terletak di kerisnya ataupun di tenaganya. Di mana terletaknya? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Ta. Huruf Ta? Benar. Buktikan. Oleh sebabkan huruf Ta lah yang menguatkan ejaan Tuah. Ta, Waw, Alif, Ha. Tuah. Coba huruf Ta digantikan dengan huruf Ba. Wah, Datuk kenal pada Hang Tuah? tak kenal. Kualiti diri yang ada pada Hang Tuah telah menjadikan beliau seorang laksmana yang agung dalam tamadun Melayu. Antaranya ialah Hang Tuah merupakan seorang yang bijaksana. Hal ini dapat dilihat dalam peristiwa bagaimana Hang Tuah mengalahkan seorang pendekar Majapahit yang bernama Taming Sari ketika melawat kerajaan Majapahit di tanah Jawa. Dalam peristiwa itu, Hang Tuah berjaya memiliki keris Taming Sari dengan menggunakan sedikit helah. Selain itu, Hang Tuah juga dikatakan boleh menguasai
lebih 12 bahasa yang berbeza di dunia pada ketika itu. Hang Tuah juga merupakan seorang yang berani. Keberanian Hang Tuah dapat dilihat apabila beliau bertindak menyelamatkan bendahara daripada orang yang mengamuk pada satu ketika. Selain itu, Hang Tuah juga merupakan seorang yang taat kepada pemerintah. Ketaatan Hang Tuah dapat dilihat apabila beliau mengikuti semua perintah yang diberikan oleh Sultan, termasuk membunuh sahabat baiknya sendiri, iaitu Hang Jebat. Selain itu juga, Hang Tuah merupakan seorang yang mahir dalam ilmu persilatan. Hang Tuah dan rakan-rakannya telah berguru dengan Adiputra di Gunung Ledang semasa mudanya untuk mempelajari ilmu mempertahankan diri. Sepanjang menjadi Laksmana, Hang Tuah telah banyak menjadi utusan ke banyak negara. Antaranya termasuklah ke China, India dan Turki. Kebolehan dan kualiti diri Hang Tuah ini wajar dijadikan contoh dan tauladan kepada kita semua.